Kita bertarekat ni kan, hakikatnya kita bersolok. Bersolok itu berjalan, meninggalkan nafsu kita, syaitan, menuju kepada destinasi akal, supaya sampai ke hati, sampai ke roh, sampai ke sir. Ya, sampai ke sir Allah saja. Jadi kalau kita marah, kita panggil syaitan, kita panggil nafsu. Aspek syaitan dan nafsu jadi kuat. Nah, kita balik semula pangkal jalan. Bila ada kesalahan ditegur dengan marah, yang ditegur rosak, yang menegur 2 kali rosak, double rosak. Yang ditegur tentulah rosak, dia kecil hati, dia fikir orang tarekat macam ni. Dia fikir juga, kenapa Tuhan biarkan saja? Yang menegur 2 kali rosak. Pertama, rosak dia marah. Kedua, rosak dia salah adab besar pada guru, pada jemaah. Jadi, teguran dengan marah ni menyebabkan kerosakan besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya ingin mengulang peringatan yang telah saya buat banyak kali, yaitu piagam kita bertarekat dalam jemaah ini. Adalah sama dengan piagam yang digunakan oleh Nabi Muhammad bersama sahabat. Salah satu unsur yang penting ialah ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ruhama itu bermakna kasih sayang, hormat menghormati, dan menjauhkan apa juga perbuatan-perbuatan yang merosakkan hubungan sesama sahabat. Saya baru-baru ini menerima panggilan daripada seorang yang telah bersuluk pada suluk yang lepas. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, saya suluk hari itu lepas dapat tahlil. Tetapi Ustaz, asyik kena marah saja. Siang kena marah, malam kena marah, pagi kena marah. Memang begitu ke Ustaz? Ini saya terima laporan daripada orang tersebut. Baik juga saya sabar. Tapi rasa-rasa macam tak sabar nak tinggalkan rumah suluk. Saya tak terfikirlah, tak terlintas ada jemaah kita dalam suluk masih marah-marah. Kalau sekali marah, boleh kita terima. Dia kata marah. Dan bukan seorang. Di sana orang sana marah, di sini orang sini marah. Maknanya ramai. Tentunya mereka yang jaga, yang diamanahkan bertugas semasa suluk. Saya fikir bila kita sudah menggunakan surah baru kita di Kuala Bilah, babak marahnya dah habis dah. Babak marah itu dah habis, dah tamat. Rupanya masih bersambung lagi. Babak marah yang hebat ketika kita bersuluk di surau kita di Kuantan. Antara kesan kemarahan itu, pada satu suluk ramai
dihadiri oleh jemaah kita daripada Muar. Antaranya ada sekumpulan cikgu yang dah pencen 7-8 orang. Sesudah suluk 5 orang bercakap, Ustaz kami bersuluk nak betulkan hati yang rosak. Tapi bila bersuluk hati kami semakin rosak, makin sakit hati. Jadi macam mana saya nak jawab? Dan kesannya jemaah kita di Kuantan itu semakin kurang, ramai yang lari. Kalau saya datang bulanan ke sana, orang lelaki tinggi-tinggi 8 orang, 10 orang, 12 orang. Kaum ibu 2-3 orang. Ini kesan daripada marah, yang marah. Seorang dua, jadi macam tu. Tapi alhamdulillah, kerana kemarahan itu dah saya dan jemaah kita di sana cuba kikis. Sekarang alhamdulillah, kalau saya datang ke Kuantan, bilangan jemaah yang hadir bertawajuh dah meningkat sampai ke 100 lebih. Inilah. Beza ketika ada tukang marah dengan tak ada tukang marah. Ini suluk yang lepas ada tukang marah. Saya pelik betul. Macam mana dalam suluk marah? Sekalipun seorang itu salah, orang yang bersuluk salah, tak boleh dimarah. Ada cara yang boleh digunakan tanpa marah. Teguran itu berlaku dan berkesan. Ini digunakan marah. Susah. Pergi bilik air kena marah. Berzikir, lepas zikir kena marah. Pergi makan kena marah. Ada saja tukang marah. Kan pelik, Sedangkan ruhama'u bainahum. Katalah dia salah di bilik air. Ya. Mungkin kerana lambat, ya. Dia tunggu di luar. Nak masuk bilik air 10 minit. Apa salahnya cakap itu? Kenapa awak lambat, ya? Saya sikit baru okey lah. Kenapa engkau ni bila masuk bilik air orang lain tunggu di luar? Kan dah habis. Itu kan dah marah. Saya heran, mungkin tuan-tuan pun heran, kenapa ada marah? Sedangkan bersuluk itu kita nak betulkan hati kita. Pertama nak buang sifat pemarah. Tapi di dalam suluk lah suburnya kemarahan. Susah betul. Mungkin dia rasa saya sendiri. Itu jadi rosak. Engkau kan orang bersuluk. Kau dengar. Ini sebenarnya tak boleh. Ya? Bila marah, bila ada kesalahan ditegur dengan marah, yang ditegur rosak, yang menegur 2 kali rosak. Double rosak. Yang ditegur tentulah rosak. Dia kecil hati. Dia fikir orang terdekat mungkin ini. Dia fikir juga, kenapa Tuhan biarkan saja? Yang menegur 2 kali rosak. Pertama, rosak dia marah. Kedua, rosak dia salah adab besar pada guru, pada jemaah. Jadi, teguran dengan marah ini, ya, menyebabkan kerosakan besar.
apa juga kesalahan kecil atau besar boleh dibaiki dengan bijaksana. Dengan bijaksana. Allah Ta'ala berfirman, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan yang terbaik. Marah, ya, kita tengok kesalahan tu buruk. Nak hapuskan kesalahan tu, maka kita buatlah yang terbaik. Kalau marah, terburuklah. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan apa yang terbaik. Fa'idhil ladhi bainahu wa bainaka adawatun ka'annahu waliyun hamim. Kalau ada permusuhan antara kamu kedua, saya nanti bertukar. Jadi rasa mesra, rasa kasih sayang. Apapun gunakanlah yang terbaik. Ini marah. Kesalahan itu dah satu keburukan. Kemarahan itu satu keburukan yang hebat. Jadi buruk dicampur dengan buruk. Dia jadilah hebat ni. Tapi saya pun heran, macam mana dalam suluk boleh marah. Saya tak terfikir dalam suluk boleh marah. Sedangkan dia fikir Allah. Macam mana boleh marah? Dalam pengalaman saya suluk dengan Imam Syak dan bawa suluk, saya terfikir macam mana orang boleh marah dalam suluk ni. Saya tak tergambar. Rupa-rupanya mereka yang suka marah ni memang dalam jiwanya, dalam hatinya itu ada unsur marah. Apa unsur marah? Nabi sebut al-ghadabu minas syaitan. Marah itu daripada dorongan syaitan. Jadi orang yang suka marah ni, dalam hati dia memang ada pejabat syaitan. Ya. Orang inilah suka marah. Bukan saja dalam masa suluk, di pusat rawatan ini pun perawat antara satu sama lain pun ada marah-marah. Itu yang saya pelik, macam mana dia nak rawat orang jadi perawat ada pemarah. Itu kan melemahkan jiwa dia. Syaitan suka. Jadi kalau perawat dah marah, macam mana yang dirawat boleh sembuh? Ada saja perkara yang tak sepatutnya marah, jadi marah. Bila kena marah, yang dimarah lagi marah. Sepatutnya yang kena marah minta maaf. Ini yang dimarah lagi marah. Lawan dah. Jadi berlakulah perang Gaza. Kita bertarekat ni kan, hakikatnya kita bersuluk. Bersuluk itu berjalan. Meninggalkan nafsu kita, syaitan.
menuju kepada destinasi akal, supaya tak sampai ke hati, sampai ke roh, sampai ke sir. Bila sampai ke sir, Allah saja. Jadi kalau kita marah, kita panggil setan. Kita panggil nafsu. Aspek setan dan nafsu jadi kuat. Nah, kita balik semula pangkal jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya Muhammad, kau ajarkan kepada umatmu, apabila datang yang benar, maka hancurlah yang batil. Bila kita berzikir Allah, 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 Allah tertanam dalam jiwa kita, maka perkara-perkara yang batil, yang buruk, semuanya hancur. Tapi kenapa tak hancur kemarahan? Terselit lagi. Kalau kita telitikan orang yang marah itu, dia akan rasa puas hati dengan marah. Kalau tak marah, dia tak puas hati. Kalau tak marah, dia tak boleh tidur. Geram betul lah. Dia tak lepaskan marah itu. Dia jalan-jalan ke sana, ke makan temenung. Geram betul aku. Geram betul aku. Yang cakap geram betul tu siapa dia? Itulah syaitan, itulah nafsu. Cuba kalau ada kita nampak sesuatu yang tak betul, cuba kita sebut Alhamdulillah. Sama yang cara gitu, ya Alhamdulillah. Alladhi afana. Alhamdulillah. Ya Allah yang menyelamatkan aku daripada keburukan ini. Barulah kita menegur. Ataupun ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. InsyaAllah betul. Yang kita nak Allah dan keredaannya, bukan kita. Yang kita nak bukan ini marah. Yang kita nak bukan ini kesalahan orang ni. Jadi bila kita baca doa munajat kita itu, itulah cara kita menyerahkan masalah itu kepada Allah. Bila kita marah, berarti kita nak atasi masalah itu dengan daya usaha kita. Salah besar. Itulah kita tak faham kegunaan doa munajat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itulah kata saya steering tarekat kita. Tengok kita tak suka nak marah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Sebab marah itu belok ke mana-mana. Ya. Luruskan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Alhamdulillah. Habis. Jadi saya ringkaskan, janganlah ada lagi sesiapa yang marah, terutamanya masa suluk. Hamba Allah menangis-nangis. Alhamdulillah Ustaz, saya lepas. Dapatlah tahlil lisan, tapi pengalaman saya tak tahulah saya nak gambarkan. Siang kena marah, malam kena marah, pagi makan kena marah, pagi bilik air kena marah. Saya tanya siapa yang marah tu, sebut nama. Tak payahlah Ustaz, bagus juga dia. Tapi tentulah
jemaah kita yang bersolok, bukan orang lain. Kalau kita malas teguh pun, kita lari je senang. Tengok jemaah bersolok salah, kita lari. Ya Allah, ini kerja engkau. Lagi bagus. Biar orang lain yang menegur. Kalau kita rasa nak marah. Teguran dengan marah ni tuan-tuan, ya. Yang menegur tu salah adab besar. Lebih besar kesalahannya berbanding dengan kesalahan orang yang ditegur. Rosak perjalanannya. Dan susah nak sedar nanti. Kita di Kuantan, jemaah kita berkumpul 35 orang untuk lawan tinju, lawan seorang yang kaki marah. 35 orang ni luahkan semua pengalaman kesalahan pemarahan. 35 orang. Tapi tukang marah ni tetap dia betul. Susah. Kalau dah 35 orang kata dia salah, tapi dia kata betul, ini kan susah. Sebab itu, keputusan perjumpaan itu, tawakufkan hamba Allah ni. Dah tawakuf pun, dia kata dia juga betul. Yang 35 orang ni salah fakta. Macam itu sampai macam tu, ya. Kerana kemarahan tu daripada syaitan. Mana syaitan dia suka marah. Jadi bila kita zikir Allah, 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 betul-betul masuk ke dalam jiwa kita, hati kita. Apa saja yang buruk dalam jiwa kita, dalam hati kita, pikiran kita, semua Allah nyah, Allah hancurkan. Yang tinggal, yang baik saja, yang Allah redai, sepatutnya begitu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ada juga idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila datang yang benar, iaitu Allah ke dalam hati kita, maka yang lain akan hancur. Kita dah tersolok, kita dah bertekad bertahun-tahun, tak hancur-hancur yang batil. Ada lagi tersorok. Ketika solok pula muncul kemarahan. Ini hebat. Yang lebih selamat, kalau tengok apa-apa salah, diam dia. Jangan tegur masa itu. Nanti dah ada masa lapang, baru dipanggil. Ya. Bagi tahu kepada wakil-wakil atau yang buat solok, si fulan ni buat salah, jadi dipanggil, biar dinasihat. Ini yang jadi masalah ni, tegur. Agaknya lah tengok salah, terus ini tak boleh ni, ini tak boleh ni. Dia solok yang lepas tu. Dia telefon saya, Ustaz, Alhamdulillah saya solok lepas ni. Yang lepas ni saya berjaya dapat tahlil lisan. Tapi hati saya ni runtuhlah. Begini. Masuk bilik air pun kena marah, makan pun kena marah, pergi zikir pun kena marah. Sana marah, sini marah. Betul ke tidak? Wallah alam. Tapi saya fikir dia taklah mereka-reka
Saya fikir dia betul. Dia cakap dia itu betul. Dan mungkin ada kemungkinan yang dia cakap itu sebahagiannya. Jadi saya fikir cukup lah ya. Tak perlu panjang-panjang. Marah itu janganlah dibuat. Kita marah, kita rosak. Dan teguran dengan marah ini tak akan berkesan. Menimbulkan keburukan. Nah itulah. Paling tidaknya kita alhamdulillah, aku tak macam tu. Ya Allah, Engkau beri kebaikan, jauhkan keburukan. Itu saya dah ajar dah. Tengok apa saja, tengok accident, alhamdulillah. Bukan kita bermaksud alhamdulillah dia accident, baguslah tu, alhamdulillah. Bukan macam itu. Alhamdulillah. Allah yang menyelamatkan aku daripada keburukan ini. Itu alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afana. Alhamdulillah Allah yang mengafiatkan kita, menyelamatkan kita. Cukup lah. Tengok dalam solok, orang yang bersolok buat salah. Alhamdulillah alladzi afana. Alhamdulillah aku tak buat salah macam tu. Sejuk hati kita. Ataupun ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu lagi bagus. Ya Allah, yang aku mau Engkau dan keridhaanmu. Aku tak mau macam ni ya Allah. Ini saya fikir cukup lah ya. Ada siapa nak tanya? Ada. Kadang-kadang memang sifat marah ni keturunan pun ada juga. Ya. Keturunan. Kalau keturunan saka, itu memang kena berubat. Karena bapaknya, maknya memang pemarah. Anaknya, cucunya pemarah. Kena berubat. Dan siapa nak buang sifat marah ni, boleh buang sendiri. Mandi, gosok limau nipis belah dua, gosok dekat dagu kiri kanan sampai telinga kiri kanan, gosok kepala, leher, dada, gosok terus gosok. Lepas tu bilas air batu. Tapi jangan buat sekali buat Januari tahun 2023, nanti Januari 2024 buat. Itu tak aji ya. Buat selalu. Orang pemarah ni tuan-tuan ya. Setan dia berada sekitar kepala, dagu, leher, dada, bahu kiri kanan dan belakang di bawah tengkuk. Puncanya pertama keturunan. Kalau keturunan mak ayah ada, hendaklah diobatkan mak ayah terlebih dahulu. Contohnya ya, arwah Ustazah Nuryati, dia ada seorang kawan perempuan dia, ada suaminya tak bekerja, umur dalam 40-an, sangat pemarah, bully anak dan isteri.
pukul isteri sampai lebam-lebam, kedua-dua mata, pukul anak perempuan umur 13 tahun pun sama. Akhirnya ustazah kumpulkan dekat rumah dia, saya datang rawat hamba Allah ini. Tapi saya cakap dengan ustazah, ayah hamba Allah ni mesti dibawa sama. Bila saya periksa, puncanya dekat ayah. Jadi saya ketuklah dagu si ayah. Keluar syaitan itu. Jadi hamba Allah ni jadi elok. Elok betul-betul. Kemarahannya hilang. Kedua, mungkin sebab amalan. Seperti seni bela diri, amalan-amalan yang salah, ilmu kebal, ilmu kuat dan sebagainya, ilmu penggerun. Ini boleh dibuang. Satu lagi, mungkin disebabkan dia datang sendiri. Syaitan itu masuk sendiri. Sebab dia leka, hatinya mati. Itu mudah. Ada kadang-kadang disebabkan sihir. Ini juga boleh dibuang. Maknanya sifat marah ni boleh dibuang. Dan kita ada kaedah. Kalau dalam hidup ini marah, nak mati macam mana? Nak mati macam mana? Ha? Orang yang marah, bila nak mati macam mana? Ha? Tak terfikir ke nak mati tu? Kalau dah sepanjang hidupnya marah, bila nak mati macam mana? Tentulah ada masalah. Bukan masalah senang atau susahnya mati. Orang bukan Islam pun dia kata, ayah saya mati senang saja. Mukanya berseri-seri. Orang yang bukan Islam pun cakap. Yang kita maksudkan mati itu, kalau ada sifat marah macam mana, dia mati memanglah nampak tenang, mudah. Tapi dia mati sifat kemarahan dibawa. Itu yang jadi kita tak mahu. Jadi ada siapa nak bertanya? Jadi saya harap dalam suluk jangan ada siapa yang marah. Kalau nak menegur kesalahan, ya, katalah kita sendiri nak tegur dia. So, kerana perlu cepat. Kita ajak orang yang salah ni duduk. Cakap baik-baik. Ya, tadi awak salah. Minta maaf lah, saya tegur ni supaya awak betulkan. Kesalahan awak begini-begini. Kan cukup. Tak perlu nak marah. Tapi kalau marah, orang lain pun dengar. Orang lain pun dengar. Dia kena marah. Jadi di situlah kita nak cerdik. Yang senang lagi, siapa kita kenali, siapa yang buat salah itu, bagi tahu orang yang buat suluk. Atau yang jaga suluk. Khalifah-khalifah yang jaga suluk. Si Fulan ni, namanya si Fulan, dia buat kesalahan begini, banyak bercakap. Nanti tolong tegur. Jadi ketika report, katalah dia orang baru, ketika buat report, fikir boleh ditegur. Jadi saya fikir cukuplah setakat itu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Minta izin Tuan, suluk akan berlangsung pada bulan 12 ni Tuan ya. Jadi kita sebagai jemaah ni, apa persiapan yang patut kita buat dan macam mana kita nak cuba ajak kawan-kawan kita join bersuluk Tuan?
Dulu saya dah tulis ya, SOP Solo ya, persiapan pun dah ada. Ada kan? Ada, boleh baca sana ya. Yang pertama sekali, bila kita ingat Solo tu kita dah mula banyakkan taubat, istighfar. Sama juga orang pergi haji ya. Katalah kita ambil keputusan sekarang ni aku nak pergi haji lah tahun depan ni. Mula itulah dia terus istighfar banyak. Minta keampunan kepada Allah. Macam juga orang Solo. Ini yang paling penting. Banyakkan istighfar. Maksud saya, tumpukan istighfar itu sehingga berbeza keadaan kita semasa belum kita niat nak bersolok. Sebelum niat bersolok kita memang tak kira pun istighfar. Tapi bila kita ingat solok ini 11 hari bulan 12 ada solok, aku nak solok. Teruslah tumpukan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ini yang sangat penting ya. Terus istighfar. Dan kalau boleh ada tawajuh, jangan tinggalkan. Karena solok itu adalah puncak daripada kita bertawajuh. Yang kedua, elakkanlah jangan kita buat salah. Setakat yang kita boleh, setakat yang mampu, sungguh-sungguh. Elakkan kita jangan buat dosa. Jadi maknanya, kita dah bersedia untuk membersihkan diri. Sudah bermula. Ingat ya. Itulah seperti 11 hari bulan 12 kita nak mula solok. Dari sekarang lah. Kita istighfar, kita siapkan diri, jauhkan maksiat. Jangan marah-marah. Banyakkan sedekah. Kerana orang yang solok disunatkan banyak sedekah. Sedekah ni bukan nak banyak, bukan nak 100. Pergi masjid masukkan RM1 pun dah cukup. Sebulan, kalau genap 30 hari ke masjid, RM30 dah cukup. Atau Imam Isyak, kalau kita tak ada duit, yang ada 10 sen, beli gula-gula dapat 2 biji gula-gula bagi 2 orang budak. Itu sedekah kan? Kita sedekah ni bukan mesti berpuluh ringgit. Yang ada nilai dah cukup. Saya fikir dah saya jawab lah itu ya. Bacalah dalam sana SOP orang bersolok ya. Sebelum bersolok itu apa persediaannya ada semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tuan. Tadi pun saya marah dalam meeting. Tidak kan? Satu hal juga. Saya pun tadi datang mari pun dah tersasar pun saya marah dekat rumah kan. Tiba-tiba tuan bawa ni sangat sentuh juga saya rasa kan. Tapi saya rasa ada macam ni tuan. Rasa saya tuan tolong jelaskanlah maknanya. Iaitu dalam masyarakat kita ataupun masyarakat saya tengok ada 2 kaedah pendidikan. Satu, dia pendidikan itu dengan marah-marah kan. Sampai di sekolah pun begitu juga. Guru yang mendidik ia cara marah. Dan satu lagi iaitu secara macam psikologi kan. Maknanya dia
Guru itu diri dia sendiri pun seorang yang sangat lembut, sabar, tidak marah. Jadi dia mendidik dan dia melahirkan guru anak-anak murid yang akan lembut. Ataupun anak murid itu bila kata jumpa cikgu ni orang yang tidak pemarah, tidak apa, maka murid-murid pun berlembut. Tapi cikgu yang marah, yang saya sendiri lalui, tentu dia berkeras. Ini yang satu kaedah mendidik katanya lah. Jadi dalam hal ini mungkin terbawa-bawa daripada bapa, anak, cucu, cicit dia. Sebelah sini itu marah. Yang sebelah sini itu sabar. Jadi sekarang ni tuan, saya rasa bagaimana cara pada tuan lah untuk sebagai satu benda yang kita boleh renung bersama lah tuan. Terima kasih. Membuangkan, mengelakkan, mengikis sifat-sifat yang tercela daripada hati kita, dari jiwa kita. Ini diistilahkan tahalli. Tahalli. Tahalli ini artinya menanggalkan. Macam kita buka baju tu, tanggalkan baju. Tahalli. Menggantikan sifat yang jahat itu dengan sifat yang baik. Ini tahalli. Menghias hati dengan sifat-sifat baik. Ini istilah digunakan oleh Imam Ghazali, ya. Tahalli dan tahalli. Tapi Imam Ghazali tambah lagi satu istilah, tajalli. Bila kita berjaya melakukan tahalli atau kita dapat kurniaan Allah tahalli dan tahalli, maka Allah akan kurniakan kepada kita tajalli. Bila dapat tajalli, sifat yang tercela itu hilang. Sifat yang terpuji itu tertanam pada jiwa kita dan tetap sabati. Jadi perangai orang tersebut akan jadi baik. Sebab Allah telah tajallikan berbagai sifat baik tadi dalam sir dia. Itu teorinya. Caranya menurut pandangan ulama tasawuf sekata. Caranya tidak ada lain. Karena yang melakukan tahalli, menghilangkan sifat yang buruk yang tercela di hati kita ni Allah. Yang menanamkan sifat-sifat baik pun Allah. Yang mentajalikan semua itu, yang baik itu ke dalam sir pun Allah. Semua kerja Allah, bukan kerja kita. Karena itulah maka kewajipan seseorang mukmin jika mau dapat tahalli dan tajalli ini, mestilah berzikir. Zikir dan tafakur. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Terus berzikir dan tafakur. Caranya supaya kita dapat melakukan zikir dan tafakur berterusan dalam masa yang lama. Inilah solok. Solok itu mainkan peranan penting. Kalau kita zikir lepas semayang, ikut kehendak kita, 5 minit ke 15 minit ya. Pak Imam kita buat 100 pun di belakang pun ada. Nak nunggu kenapa Pak Imam maghrib ini zikir panjang sangat. Padahal macam biasa je 100 ya. Yang rasa panjang ni dia tak bilang. Apa Pak Imam ni? Jadi dengan bersolok 10 hari itu,
zikir dan tafakur berlaku 10 hari. Takdirnya Allah sampaikan tazakur, maka tazakur itulah sifat-sifat yang buruk akan Allah hilangkan, sifat-sifat yang baik Allah tanamkan. Dan Allah tajalikan pada sir. Itulah yang diharap bila seorang suluk dia sampai tahlil lisan tu. Tapi bila dapat tahlil lisan, sifat yang tercela hilang, sifat terpuji tertanam dan tertajali pada sir, nak kena jaga. Ini rahmat Allah, kena jaga. Mereka saja hilang balik. Itulah, kena solok lagi. Solok lagi marah-marah. Macam mana? Jadi begitulah ya. Susah. Semuanya itu perlu hidayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilaihi man anab. Kalau dalam suluk itu tobat kita diterima oleh Allah dan ditingkatkan oleh Allah ke tingkat inabah, insya-Allah kita akan selamat daripada sifat-sifat yang jahat ni. Sebab apa? Sentiasa dapat hidayat pada Allah. Wa yahdi ilaihi man anab. Allah sentiasa memberi hidayat kepada sesiapa yang melakukan inabah. Ini dalam suluk lah, itu kita dapat kurniaan Allah, taubat yang dinamakan inabah. Cirinya ada 3. Pertama, beriman. Kedua, beramal soleh. Ketiganya, hati mutmainnah dengan zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Mereka itulah orang beriman, beramal soleh, hati mereka mutmainnah dengan zikrullah. Ya, kalau kita sampai ke peringkat ini, insya-Allah sifat tercela hilang, termasuklah marah hilang, tertanam sifat yang terpuji dan tertajali pada sir, kekal dalam hidupnya. Jadi bukan semata-mata ini sifat jahat, ini sifat marah, tak boleh. Kita pun bergelut ya. Nak marah kita lawan, nak marah kita lawan. Ini belum lagi. Dah selalu dengar marah ni tak boleh, marah ni syaitan. Dia cuba nak hilangkan sifat marah. Bukan begitu. Itu salah satu dari sudut syariat, dari sudut ta'lim ya. Yang hilangnya sifat marah ni tuan-tuan, Allah hilangkan. Disebabkan kita sentiasa sebut Allah, 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 Allah. Bila kalimah Allah itu sebati ya di dalam ruang hati kita, nama Allah itu betul-betul bertakhta dalam hati kita. Ya, hati kita sudah dihidupkan, diberi cahaya oleh Allah, nur, hudur. Pada masa itulah sifat marah ini hilang. Ini yang disebut oleh Ibn Attallah, awrada alaikal warida. Apa makna awrada alaikal warida? Allah limpahkan ke dalam ruang hati anda nur, khudur, liyatasallamaka min yadil aghyar, supaya dapat menyelamatkan hati anda daripada dipengaruhi oleh makhluk. Sifat marah itu makhluk. Apa saja yang jahat diselamatkan oleh Allah. Apa juga sifat-sifat jahat
dibuangkan ila Allah litasallamaka min yadil aghyar wa yukharrika min rizqi asad, yang akhirnya memerdekakan hati anda daripada dihambakan oleh nafsu, oleh makhluk. Ketika itulah baru semua sifat madmumah hilang, Allah hilangkan. Tapi sebabnya kita berzikir Allah, 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 Allah. Yaitu apabila zikir kita meningkat ke tingkat yang ketiga. Zikir kan 4 tingkat. Di bawah sekali zikir ghaflah. Di bersolok berzikir ikut Naqsabandi tapi hati tetap ghaflah. Tak berubah. Kenapa? Kerana hatinya cukup keras. Anzalallah minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariyah. Allah turunkan hujan daripada langit, maka air itu akan pergi ke tempat-tempat lekuk atau lopak-lopak air setakat besarnya lopak air tersebut. Oleh kerana hati bukan lagi tanah, batu. Disirami hujan oleh Allah, batu boleh lembut tak? Tak boleh lembut. Jadi hati yang keras macam batu, walaupun dimasukkan Allah, 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 tak berkesan. Tak berkesan. Summa qasad qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal khijarah aw asaddu qaswa. Kemudian wahai Bani Israel, selepas itu hati kamu jadi keras. Fahiya kal khijarah, seperti kerasnya batu. Aw asaddu qaswa, malahan lebih keras lagi daripada batu. Wa inna minal khijarati lamma yatafajjaru minhul ma, karena setengah batu itu, di celah-celah batu itu ada keluar air. Tapi kalau kerasnya hati, abuk pun tak boleh keluar. Ada tak orang yang berhati batu? Oh, ada. Jangan kita kata tak ada, itu Firaun dah mati dah. Orang yang berhati macam hati Firaun banyak. Bukan Firaun seorang. Semua qasad qulubukum itu bukan khusus untuk orang Yahudi. Kita juga boleh keras hati. Fahiya kal hijarah, kerasnya itu seperti batu. Datang hujan, zikir tak berkesan. Au asaddu qaswa, ada juga yang lebih keras daripada batu. Siapa dia? Wallahu a'lam. Saya tengok kat Facebook atau TikTok ada seorang hamba Allah. Kau percaya tak adanya Tuhan? Tak. Sampai bila-bila apa pun aku tak percaya. Habis kau hidup ni macam mana? Aku hidup ni evolusinya sih. Putaran evolusi. Orang cakap macam mana pun dia tak ada. Tuhan tak ada. Habis engkau ni siapa buat? Evolusi. Orang cuba yakinkan dia. Tak ada. Inilah. Hati macam batu. Malah lebih keras daripada batu. Kita mungkin tak menyangka orang beriman tak akan ada hati macam itu. Ada. Dan tak ada. Ada. Di celah-celah umat Nabi Muhammad yang ramai ini adalah terselit 1-2 orang sana sini kan. Cuma kita tak sedar. Kenapa dia pergi solat juga, pergi masjid juga, tapi hati macam batu.
Tapi yang nyata dalam Quran, hati itu ada dua jenis. Mati dan hidup. Mati dalam gelap, hidup bercahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kaman masaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Pertama, hati yang Allah hidupkan bercahaya karena berzikir. Yang kedua, hati yang mati dalam gelap, tak bercahaya karena tak berzikir. Ini ada dua. Itu sebab saya rasa heran orang berzikir dah ikut tarikat Naqsabandi dah bersolok masih marah juga. Pelik ya. Ada lagi nak bertanya? Kalau tidak juga setakat ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li dhabil huquqil wajibin alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa